أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم أنت لها ولو عزم فرجها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah Tuhan yang menguasai di atas tiap-tiap perkara. Walau besar lagu mana sekalipun, Kau permudahkan ia dengan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah Tuhan yang menguasai di atas tiap-tiap masalah. Walau berat lagu mana sekalipun, Engkau permudahkan ia dengan kehebatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah Tuhan yang menguasai di atas tiap-tiap qada dan qadar. Walau hebat lagu mana sekalipun, Engkau rungkaikan ia dengan kehebatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna li Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Kau sejahterakan kami dan berikan kekuatan kepada kami, berikan kesungguhan kepada kami, ya Allah, pada Ramadan pada kali ini. Wasallim Ramadana lana. Ya Allah, mudah-mudahan Kau sampaikan kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, anak cucu kami, ya Allah, ayah ibu kami, ya Allah, Kau sampaikan kami semua sehingga penghujungnya Ramadan. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, Engkau sejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan ibadat yang kami lakukan, apa yang kami lakukan pada Ramadan pada kali ini, mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Okey, sekejap tuan-tuan. Okey. Jadi pertamanya, alhamdulillah. Apa khabar anda di sana pada pagi ini? Alhamdulillah. Puji-pujian dan kesyukuran bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala, kerana pada pagi ini Allah Ta'ala pertemukan kita sekali lagi dengan rahmatnya Allah, dengan anugerahnya Allah, dengan hidayahnya Allah, dengan inayahnya Allah. Allah Ta'ala pilih kita untuk bersama-sama dalam hashtag santapan rohani. Bukan nak sentap dah, tapi nak bagi makan rohani ni tuan-tuan, dalam bicara kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani. Ya, mudah-mudahan pada hari ini tuan-tuan, apa kita akan dengar? Benda ni saya yakin benda yang kita dah biasa dengar, tetapi saya akan mengolah fakta ni tuan-tuan dengan cara yang lebih indah. Saya akan mengolah fakta ni tuan-tuan, bagaimana kita nak merealisasikan ia dalam kehidupan. Dan iaitu tak dapat tidak, pada pagi ini kita akan mendengar 9 kemuliaan bagi anda, anak-anak anda, isteri anda, suami anda, keturunan anda, dan kami juga. 9 kemuliaan bagi mereka yang menjaga solat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kadang-kadang bila kita sebut 9 kemuliaan, apakah 9 kelebihan orang yang jaga solat ni, kadang-kadang tuan-tuan, fakta tu hamba yakin ramai dah tahu. Dah fakta tu, kelebihan orang jaga solat begini. Dah. Tetapi persoalan yang lebih besar yang perlu kita renung pada pagi ni sekejap tuan-tuan, macam mana kita nak pastikan benda tu betul-betul kita sedut, kita faham dan kita terapkan ia pada kehidupan. Itu lebih jelas. Sebab cara saya suka mengubah daripada fakta kepada tindakan. Kita tak nak ambil maklumat semata-mata, sebab maklumat tu pengetahuan di akal. Tetapi macam mana kita nak yakin benda tu betul-betul berlaku kepada kita yang menjaga solat. Jelas ke jelas? Jadi seperti biasa, dan update dahulu kesihatan tuan-tuan. Istiqamah, jangan jemu istiqamah dengan sekecil-kecil amalan. Dan saya yang bernama Al-Faqir, dan
Khadimul ilmi, khadam bagi Allah, khadam bagi Rasul, khadam bagi ilmu, khadam bagi masyarakat. Dah. Alhamdulillah masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan juga saya seru dah. Saya nak bimbing tuan-tuan, nyatakan kesihatan tuan-tuan, yang mudah-mudahan rentak kita sama. Dah. Mudah-mudahan rentak kita sama. Flow kita sama, perjalanan kita sama. Maka mudahlah kita nak mencapai kepada satu tujuan. Kerana mustahil pada akal, mustahil. Seseorang ni pendiriannya lain, hamba pendiriannya lain. Lepas tu hamba nak ajak masuk satu kapal pada adat. Dah, al-adatu muhakkamatun. Adat ni kadang-kadang digunakan sebagai hukum. Jadi pada adat orang yang tak sama pendirian, dan tak mungkin dia boleh duduk di atas sebuah kapal. Jelas. Jadi mudah-mudahan pendirian kita sama. Bila saya tanya apa khabar anda di sana, dah jawab, waalaikumsalam Ustaz, sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasa tuan-tuan, kepada calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Calon-calon, dah. Sebelum kita nak memastikan benda yang kita nak baca pada hari ini, benda yang kita nak dengar pada pagi ini betul-betul masuk pada hatinya kita, kefahamannya kita, maka tolong update sekejap juga di manakah level yang kalian berada pada hari ini. Dan tolong tulis di ruangan komen. Saya nampak ada yang dah menulis, dia kata saya seorang yang salik. Betul, itu antara jawapan yang kita nak. Istiqamah tuan-tuan. Istiqamah ni susah. Dan sebab apa istiqamah ni susah? Kata ulama, bermula satu karamah yang lebih besar daripada 1000 karamah, iaitu istiqamah. Tapi kita kalau boleh tak nak sebut perkataan susah. What you focus will expand. Kalau kita kata susah, benda tu akan jadi susah. Kita panggil apa? Cabaran. Cabaran ni macam mana? Sebab bila mana kita sebut cabaran, dia mesti ada solusi dan jalan keluar. Jadi saya suka kalau kalian terus mengupdate. Saya seorang yang salik Ustaz. Apa makna salik? Dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah asas kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala jadikan kita illa liya'budun, semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan orang yang nak mengabdikan dirinya kepada Tuhan, maka dia kena berada pada jalan salikin, iaitu dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sahabat-sahabat hamba dunia dan akhirat yang berada dalam hashtag Santapan Rohani, jadi pada pagi ini adakah anda telah bersedia untuk kita mendengar 9 kemuliaan bagi orang yang menjaga solat, yang saya akan olah bicara kalam daripada Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu kepada satu teknikal. Macam mana kita nak ubah kefahaman ini, macam mana kita nak ubah nota ni tuan-tuan, ataupun macam mana kita nak ubah nasihat ini kepada teknikal ataupun praktikal, agar dia bukan semata-mata jadi satu ayat yang memberi pengaruh kepada kita atau memberi kefahaman kepada kita, tapi saya nak biar ayat ni memberi kesan kepada kita. Tapi dengan syarat, dan adakah anda telah like dan share dan tag nama orang yang anda sayang? Jangan lupa dakwah. Terima kasih. Dan jangan lupa dakwah. Kalau tuan-tuan tak nak lupa berdakwah, tolong tanya balik. Dia simple sahaja. Setiap benda tu ada niat. Likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap perkara tu ada niat. Bila tuan-tuan nak tekan like itu, tekan share, tekan tag tu, apa niat? Itu sahaja. Dan setiap kali kalau datang malas, apa niat aku nak tekan like, tekan share dan tag nama orang yang anda sayang? Kembali kepada niat. Ingat saya punya kaedah, back to basic is very powerful. Apa asas kita? Niat. Kalau niat kalian nak dakwah kepada keluarga, saudara mara, maka insya-Allah itulah yang kita akan dapat. Jelas ke jelas? Baik. Jadi kalau anda telah bersedia, ramai dah tulis tu, sudah sedia. Dan mudah-mudahan dengan kesungguhan tuan-tuan nak mentelaah mendengar kepada ilmu, Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman. Daripada faham menghasilkan keyakinan, daripada yakin menghasilkan tindakan, daripada tindakan menghasilkan result, jawaban dan perjalanan yang pasti. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini,
yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Jalla wa'ala. Dan kita bersambung daripada muka surat 376 dan 377 dengan katanya, berkata Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, juga salah seorang al-mubasysyirin fil jannah yang dah confirm syurga, confirm syurga dah sahabat ni. Apa nasihat dia? Man hafizas salawatil khams liwaqtiha, tu syarat dia, wadama wa 'alaiha wadawama 'alaiha akramahullahu bitis'in karamat. Awwaluha yuhibbuhullahu wa yakunu badanuhu sahihan wa tahsuruhul malaikatu wa tanzilul barakah fi darih wa yazharu ala wajhi saymus salihin wa yalinu Allahu qalbahu wa yamurru ala sirat kalbarqil lami' wa yunajjaihi Allahi minan nar wa yuzuluhu Allahu fi jawriddin la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya apa? Berkata Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, al-mubasysyirin fil jannah, dia kata apa? Barang siapa yang menjaga solat. Siapa dia? Akulah. Mengaku sekejap, kita mengaku. Walaupun dalam keadaan berpura-pura. Tak apa tuan-tuan, peringkat awalan. Kita bukan menipu, kita mengaku pengakuan, ya Allah akulah. Walaupun kadang-kadang dalam hati itu, dalam hati yang kecil itu, ya Allah, aku tipu diri sendiri ke? Tak. Kita nak motivate, kita nak belajar motivasi diri sendiri. Ya Allah, aku sentiasa jaga solat, aku sentiasa jaga solat dengan waktunya. Itu dipanggil motivasi. Kita bukan pergi cerita dekat orang. Oh, aku ni kat Kia. Tak boleh lah. Kalau sampai waktu solat, aku tak boleh tak solat. Kena, yang tu lain. Pergi cerita dekat orang yang tu dah ujuk dan sebagainya. Dah masuk kepada riak dan takabur. Yang kita sorang-sorang, akulah tu. Siapa dia? Barang siapa yang menjaga solat 5 waktu pada waktunya. Siapa dia? Mengaku sekejap, akulah tu. Mengaku. Supaya apa? Kita nak belajar. Fokuskan benda kebaikan. Jangan fikir. Tuan-tuan kalau fikir, ya Allah, aku duk selalu duk selalu lewatkan solat. Tuan-tuan, what you focus will expand. Apa yang kita fikir tu doa. Apa yang kita sebut tu doa. Apa yang datang pada hati doa. Cuba kita fikir, ya Allah, akulah yang selalu jaga waktu solat ni, akulah. Akulah tu. Walaupun pada bisikan hati yang kecil tu kadang-kadang rasa macam kau tipu Allah. Tak payah. Tuan-tuan, sebelum kita sebut, Allah Ta'ala dah tahu kan kita ya ke tidak. Jelas ke jelas? Barang siapa yang menjaga solat yang 5 waktu, dia punya kait dia ataupun syarat dia ataupun illah dia, iaitu pada waktunya, dan secara berterusan buat istiqamah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalau nak mulia, kalau nak betul-betul power, 40 hari. Jangan tinggal jemaah. Sebab tu jemaah tabligh, dia ajak kita pergi gas. Dia ajak keluar 40 hari. Matlamat dia apa? Antaranya nak hidupkan jemaah selama 40 hari. Memang ada kelebihannya tuan-tuan. Maka dan secara berterusan dalam melaksanakannya, maka Allah memuliakannya dengan 9 kemuliaan. Amin. Ada orang yang jaga solat 5 waktu pada waktunya, wadawa mawa alaiha, dan berkekalan pada melakukannya, Allah Ta'ala memuliakan dengan 9 kemuliaan. Amin. Apa dia 9 kemuliaan? Yang pertama, yuhibbuhullah. Allah kasih, Allah cinta dekat dia. Allah cinta dekat dia. Bermakna tuan-tuan, martabat yang pertama, Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala sayang. Nanti hamba nak baca 3-4 dulu. Nanti hamba bantu tuan-tuan. Satu. Yang kedua, tulis. Apa lagi kemuliaan yang Tuhan beri? Iaitu yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan. Badan dia selalu sihat. Badan dia selalu sihat.
Pergi mana-mana sihat sahaja. 2. Yang ketiga, watah rusuhul malaikah. Sentiasa dijaga oleh malaikat. Pergi mana-mana malaikat jaga. Dah. Dalam keadaan apa juga malaikat duk jaga. Sabar dulu. Yang keempat, watan zilul barakah fi darih. Turunlah berkat pada rumahnya. 4. Saya sebut pelan-pelan ni. Orang yang sudah jaga solat, turun berkat pada rumahnya. Okey. Turun berkat duk turun. Yang kelima, dan akan nampak pada wajahnya tanda orang-orang yang soleh. Nampak muka bersih sahaja. Muka bersih. Okey, sekejap. Saya stop kat sini dahulu. Kita ulang balik. Biar sikit tak apa tuan-tuan. Yang penting kita nak hadam. Dah? Tuan-tuan, kita perut kecil. Tuan-tuan ada duit 1 juta pun, tuan-tuan tak boleh makan 10 pinggan. Betul ke betul? Mudah saja konsep belajar. Sama juga, walaupun tuan-tuan hebat, tak boleh masuk banyak. Yang penting kita nak hadam. Biar makan sikit, yang penting boleh hadam. Okey. Kata Sayyidina Osman bin Affan, orang yang menjaga solat diberi kepada mereka, kita ni, Allah Ta'ala beri kepada kita 9 kemuliaan. Yang pertama sekali apa dia? Yuhibbuhullah. Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala sayang. Okey. Tuan-tuan tulis dekat ruangan komen. Yang ni penting ni. Sebab tu bila tak faham masalah ni, sebab tu hamba kata hamba suka ubah. Hamba suka sangat ubah fakta kepada tindakan. Tuan-tuan, apa tanda Tuhan sayang? Sudah. Kita solat ni jaga waktu. Dah, solat, jaga waktu, wadawama wa 'alaiha, dan berkekalan ke atasnya. Maka antara kemuliaan yang pertama, Tuhan sayang. Tuan-tuan jawab dekat ruangan komen, salah tak apa. Yang penting kita bukan nak cari salah. Dah, kita nak cari kefahaman supaya kalau tuan-tuan tersilap ketika menulis, saya boleh perbaiki, saya boleh perbetulkan. Dan tidaklah saya akan mengiya atau menyalahkan. Yang penting kita nak tafakur, belajar tafakur pada pagi ini. Apa tanda Tuhan sayang? Dah. Tuan-tuan tulis dekat ruangan komen sekejap sebelum saya nak bantu. Supaya tuan-tuan nampak, oh begini caranya Tuhan sayang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dah. Barulah tuan-tuan boleh ubah fakta tu dengan praktikal dan tindakan. Baru kalian tak stres. Baru kalian tak berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Nanti kalian berkata-kata, ya Allah, aku semayang. Dah, aku jaga waktu, aku jaga solat. Tiba-tiba kenapa berlaku begini. Tuan-tuan tulis sekejap, apa tanda Tuhan sayang? Apakah di antara tanda-tanda Allah Ta'ala sayang? Saya yakin jawapan kalian banyak. Cuba tulis. Macam mana tuan-tuan nak faham Allah Ta'ala sayang? Tulis sekejap dekat ruangan komen. Ramlah Omar dah tulis dah. Tanda Allah sayang diberikan ujian dalam kehidupan. Tu maknanya makin banyak solat, makin jaga waktu, ujian makin banyak dah. Cuba jawab. Di sinilah tuan-tuan macam mana kita nak fokus kepada cabaran. Dah, kadang-kadang kita tersilap langkah. Teknik kita tak betul. Tak betul tu macam mana, ya Allah? Makin aku solat, aku tengok makin menjadi-jadi ujian ni. Dah. Makin aku banyak solat, makin aku banyak sembahyang, makin aku jaga waktu. Dulu aku tak jaga waktu, la ilaha illallah. Dah. Kehidupan rasa macam ni. Tapi semenjak jaga waktu ni, tuan-tuan saya ada cerita saya nak share. Mudah-mudahan dengan cerita ni, penceritaan ni, tuan-tuan boleh mengambil istifadah. Dah. Memang tuan-tuan, hadis banyak berlunggu. Tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita, dia uji kita. Itu tanda Tuhan sayang. Memang Allah Ta'ala uji kita. Sebab Allah Ta'ala suka kita merintih, kita sebut nama dia, kita mengagungkan dia. Itu tanda Tuhan sayang. Sebagai contoh. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ada seorang mak saudara. Biarlah tuan-tuan tak kenal nama dia. Kisah ni kisah benar. Kisah benar. Supaya tuan-tuan boleh mengambil istifadah. Saya punya mak saudara tuan-tuan, saya punya mak saudara saya ni, dulu direkaskan cerita, dia kerja sebagai penyanyi dekat hotel PJ Hilton. Kerja sebagai penyanyi dekat hotel PJ Hilton. Okey, kita maklumlah macam mana kehidupan sebagai seorang penyanyi, tuan-tuan. Saya punya mak saudara saya ni, alhamdulillah, tak tinggal semayang. Tu kelebihan tarbiyah daripada nenek kami, Hajah Halimah binti Awal bin Maksum. Tu nenek saya, Halimah binti Awal. Ajaran daripada nenek kami, tuan-tuan, anak-anak tak tinggal
sembahyang. Baik, walaupun kerja hotel sebagai penyanyi. Kemudian Allah Ta'ala uji dia, menikah, cerai. Nikah, tak kekal, bercerai. Tak silap suami dia 3 ke 4. Saya rasa 3 kot, wallahualam. Tak apalah, yang tu bukan fakta hukum. Tersalah pun tak apa tuan-tuan, dia bukan hukum pekah. Kemudian diringkaskan cerita, saya punya mak saudara saya, tuan-tuan, dia menikah dengan suami yang last kali ni. Suami yang last kali ni. Suami yang terakhir ni tuan-tuan, orang mengaji. Orang mengaji pun kerja PJ Hilton, kerja hotel. Cuma bahagian lain-lain. Dan lepas tu menikah dengan saya punya mak saudara. Bila dah menikah, mula pak saudara saya ni suruh dia pakai tudung. Alhamdulillah dia ikut. Lepas tu hari-hari dah mula mengaji, dah mula belajar. Dan kalau boleh buku hadis, mutakab hadis tu, yang biasa jemaah tabligh tu baca, dia baca di rumah hari-hari. Baca di rumah hari-hari. Apa yang berlaku? Kita nak ambil rahsia dia. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bila semenjak dia ada suami, ni suami yang baik, Alhamdulillah. Lepas tu dah mula mengaji, dah mula baca Quran, dah mula baca-baca betul. Hari-hari duk baca kitab-kitab dekat rumah dan sebagainya. Ujian berlaku, semayang makin malas. Semayang makin malas. Tengok. Dulu, waktu tak mengaji, ilmu tak ada tara mana tuan-tuan. Semayang, cukup. Dan walaupun kerja dekat hotel sebagai penyanyi, bukan dekat kelab, di hotel sebagai penyanyi, singa di hotel. Dan semayang cukup. Tapi bila semenjak dah berkahwin dengan suami yang baru, dah tutup aurat, belajar ilmu, belajar Quran, duk hari-hari baca kitab-kitab hadis dekat rumah dan sebagainya, maka ujian mula dah datang. Semayang makin malas, semayang hujung waktu. Kadang-kadang bila orang tak faham benda ni, dia pelik. Kenapa dulu semayang boleh on time? Walaupun macam mana pun selalu on time lah kebiasaan. Kenapa sekarang ni bila dah belajar jadi lain? Tu tanda-tandanya bila kita nak rasa solat yang kita buat ni menjaga ke tidak, maka ujian mula datang. Bila ujian mula datang, tu tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang. Jadi maknanya, poin yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan jaga solat, bagus. Jaga solat pula awal waktu, bagus. Dan antara karamah yang kalian akan dapat, Allah Ta'ala sayang. Tuhan sayang. Apa tanda Tuhan sayang? Ujian makin banyak, tak pelik. Cabaran makin banyak. Jadi maknanya itu tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Kenapa Tuhan buat macam tu? Sebab dunia ni tuan-tuan bukan tempat khalidina fiha abada, bukan tempat selama-lama. Memang tempat dunia ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang medan ujian. Dan bila kita dah kembali kepada Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dunia ni memang medan ujian tuan-tuan, maka layak Tuhan uji kita. Dan sabda Nabi SAW, syurga itu dipenuhi dengan duri-duri dan kesakitan-kesakitan. Dan neraka itu dipenuhi, dikelilingi dengan keindahan dan keseronokan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kesimpulannya tuan-tuan, kita ambil praktikalnya. Kita tak ambil faktanya. Sebab fakta tu kita dah jelas. Orang jaga solat, Tuhan sayang. Itu fakta dia. Masalah sekarang ni, banyak orang tak mengilhami fakta kepada tindakan. Bila Tuhan uji dia, ya Allah, apa tak kena lagi ni? Aku semayang, aku doa kepada Engkau, tapi tak selesai lagi ni. Padahal Tuhan nak tengok kita merintih. Tuhan nak tengok kita berdoa kepada dia. Tuhan suka tuan-tuan kita sebut nama dia setiap masa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas ni? Tuan-tuan, jelas ke jelas? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, antara kemuliaan dan karamah yang diberi kepada orang yang jaga solat awal waktu, kemudian istiqamah kepadanya. Siapa dia? Mengaku sekejap, akulah ya Allah, mengaku. Walaupun pada bisikan hati yang dalaman itu, ya Allah, aku tipu diri aku ke? Bukan tipu tuan-tuan, tak payah sebutlah. Allah Ta'ala tahu kan, Tuhan kenal ke kita. Tuan-tuan tak sebut pun Tuhan kenal kita jenis solat macam mana. Tetapi kita nak belajar positive thinking. Kita nak belajar, kita fokus kepada perkara kebaikan. Itu sahaja kaedah yang saya nak bantu tuan-tuan. Biar kita rasa, ya Allah, aku ni siapa ni? Aku yang jaga solat, aku solat awal waktu. Apa kemuliaan yang kedua yang Tuhan beri? Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan. Badan dia sihat. Badan dia sihat. Okey,
Bila sebut badan sihat ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu dengan makna zahir, sihat sungguh. Yang kedua dengan makna batin. Dengan makna batin. Zahir nampak tak sihat, tapi kalau ditanya, dia kata sihat. Saya ulang balik. Zahir nampak, tengok. Waktu adik saya duduk di Syria 6 tahun. Ada satu syekh tu tuan-tuan. Syekh tu dah terlantar dekat apa tu? Dekat atas katil. Dia stroke. Tak boleh bangun dah. Amalan dia, tiap-tiap hari Jumaat, dia ada khadam dia. Ada pelajar dia. Tiap-tiap hari Jumaat, pelajar dia akan buat maulid. Baca burdah, baca qasidah, baca ratib dan sebagainya. Dan orang yang lalu lalang depan rumah syekh tu kena berhenti. Masuk, minum kopi, ambil berkat dan sebagainya. Itulah amalan dia tiap-tiap Jumaat baca maulid. Datang satu orang ni, singgah ziarah, minum kopi. Dia tengok syekh tu macam dah tak boleh bangun dah. Mengajar, still mengajar. Waktu mengajar, anak murid dia akan baca kitab, dia syarah. Dia syarah kitab semua dalam kepala otak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Suatu hari datang orang ziarah. Dia angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, dan kau sihatkanlah syekh ni. Dia minta kepada Allah, ya Allah, kau sihatkanlah syekh ni. Dan kau berilah kepadanya kekuatan, kebaikan, keilhaman untuk terus mengajar. Syekh tu kata apa? Hei, adakah kau nak mengeluarkan aku daripada nikmat syurgaku masuk ke dalam neraka kedukaanmu? Bahasa dia, bahasa tinggi. Hei, jangan kau nak keluarkan aku daripada nikmat syurga. Aku dah selesa, aku dah gembira dengan begini. Aku sihat dengan begini. Kau nampak aku sakit. Sakit. Tapi aku gembira dengan apa yang Tuhan beri kepada aku. Sebab apa? Ni. Bila tuan-tuan jaga solat, kita akan berasa badan kita sihat. Walaupun zahir nampak tak sihat. Jadi makna ada dua. Ada makna zahir, ada makna batin. Macam saya lah tuan-tuan. Berapa banyak orang duk WhatsApp ni, ustaz, kesianlah setengah ustaz tengah-tengah mengajar duk garu-garu hidung. Resdung ke? Saya kata saya resdung mulai umur 10 tahun lagi sampai sekarang. Dan alhamdulillah. Orang tengok kita tak selesa. Saya tuan-tuan alhamdulillah berasa sihat. Saya berasa sihat, tak berasa apa pun. Cuma orang lain bila tengok kita rasa tak selesa, rasa kesian. Tak apalah, itu hak dia. Sekurang-kurangnya dia boleh doakan saya. Dan yang paling penting, dia nampak benda tu ada kebaikan. Jelas ke jelas. Tapi jangan risau, insyaAllah ikhtiar saja tak ikhtiar. Bukan kita tawakal bulat-bulat lah, obat still makan. Tapi begitulah kehendak Allah Ta'ala. Dan saya pernah jumpa pakar tu, pakar hidung. Dah pernah masuk terowong semua. Terowong pula kamera. Masuk kamera dalam hidung. Sampai dalam ni, alhamdulillah, dia cek dekat dalam tak ada busuk dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi itu bukan satu keseronokan pada hati untuk saya tak jaga makan, untuk tak makan ubat. Dah. Cuma ubat yang doktor pakar tu bagi, lama-lama dia tak jadi. Lepas tu kita ikhtiar pula cara lain. Cuma kesimpulannya, orang nampak kita macam tak sihat. Saya syukur, alhamdulillah, rasa sihat. Ni, rasa tu yang kita belajar nak. Rasa tu yang kita belajar nak. Walaupun pada zahir nampak sakit, tapi hakikat kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang jaga solat ni, tuan-tuan, badan sihat. 2. Yang ketiga, yang ni best. Dia biasa je, tetapi macam mana kita nak percaya? Yang ketiga, antara kemuliaan yang diberi kepada orang yang menjaga solat, siapa dia? Kalian lah, kami lah, anda lah, anak-anak tuan-tuan lah, suami tuan-tuan lah, isteri tuan-tuan lah, mak ayah tuan-tuan lah. Baik, dijaga oleh malaikah. Tulis dekat ruangan komen. Apa kelebihan yang ketiga? Malaikat jaga. Malaikat jaga. Okey. Di sini tuan-tuan, kalau kita baca nasihat ni, dia merupakan fakta. Ayat. Kau jaga solat, malaikat jaga. Persoalannya, macam mana kita nak percaya, macam mana kita nak yakin, dan macam mana kita nak simpan, nak lekatkan benda tu betul-betul pada hati. Inilah fokus yang lebih penting. Saya suka membawa tuan-tuan lebih kepada perjalanan begitu. Sebab bila sebut fakta tuan-tuan boleh baca kitab ni. Banyak, tebal dah kita baca. Dan lebih kurang setahun lebih, dah sampai muka surat 377. Kita istiqamah selagi mana dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala. Nak sebut nasihat, tuan-tuan banyak boleh baca. Rajin dengan malas saja, saya pun malas. Tapi asbab daripada tuan-tuan
yang bersungguh nak mendengar nasihat daripada para ulama, daripada Nabi, daripada para sahabat, daripada Allah Ta'ala sendiri, dan bersungguhnya kalian menjadikan saya berkobar-kobar nak bantu, maka saya bantu juga diri saya sendiri. Harap seorang tak bacalah kitab ni, tak usah bohong lah. Ikhlas cakap, tak usah bohong. Kalau seorang-seorang tak baca, bila ada circle kita membaca. Maka persoalannya tuan-tuan, bila sebut ayat fakta ni banyak nak sebut nasihat, tuan-tuan boleh baca sendiri dekat rumah. Tapi cuba kita rungkai pada pagi ni, fikir sekejap, muhasabah. Macam mana aku nak ubah fakta ni kepada keyakinan? Tulis dekat ruangan komen. Dan sekejap tuan-tuan, saya ambil tisu. Ambil tuan. Baik, saya ulang balik tuan-tuan. Jadi apakah benda yang lebih besar dan lebih powerful yang saya nak cuba bantu tuan-tuan, dan insya-Allah saya nak ajak tuan-tuan berada pada circle ni. Dan benda ni tulis zaman panjang masa, bukan perjalanan yang pendek dah. Bukan perjalanan yang pendek. Bagaimana tuan-tuan, bila mana kita dengar fakta-fakta ni, kita nak belajar yakin. Itu je benda yang lebih besar. Sebab apa? Maaf tuan-tuan, saya sebut pada pagi ni. Dan terpulanglah kalau tuan-tuan nak mengiyakan atau menidakkan, tuan-tuan ada hak. Sebab tuan-tuan berakal, tuan-tuan boleh fikir mana yang hak, mana yang batil. Tapi bila kita bercakap atas dasar pengalaman, tuan-tuan tak ada jalan untuk tolak. Bila kita bercakap atas dasar pengalaman ilmu, pengalaman berjalan, pengalaman guru-guru dan sebagainya, tuan-tuan tak ada jalan nak tolak. Makna tolak tu bukanlah kata rod. Maknanya orang yang dah berjalan dengan orang tak berjalan tak sama. Tak sama. Kenapa balik ikut Gua Musang? Kenapa balik ikut ikut Betong? Kenapa tak ikut Kenapa tak ikut Greek? Contoh. Takutlah ikut Greek. Banyak gajah katanya dia. Pernah lalu ke? Tak. Sendiri tak pernah lalu ikut Greek. Lepas tu kata banyak gajah. Sanggup menempuh jam 12 jam ikut Bentong dan sebagainya. Sanggup. Tapi jalan ni lengang, masalah contoh. Tapi bila tak pernah lalu, tak sama cabaran, tak sama kelakuannya. Kesimpulannya tuan-tuan, saya ulang balik. Kita boleh baca sampai 9, boleh baca. Sebab antara fakta ni apa? Orang jaga solat, antaranya dijaga oleh malaikah. Lagi kita baca apa? Turun berkat pada rumahnya. Turun berkat, sentiasa turun berkat. Okey, persoalannya begini. Macam mana tuan-tuan nak faham benda ni dan tuan-tuan nak yakin? Bila aku jaga solat, malaikat jaga aku. Bila mana aku jaga solat pada awal waktu, sentiasa dekat pondok, dekat madrasah, dekat rumah, barakah turun. Benda tu benda tak nampak. Betul. Jawab sekejap dekat ruangan komen tuan-tuan. Baik, terima kasih Mak Ngah. Kebetulan yang ni je ada. InsyaAllah nanti saya berubah Mak Ngah. Saya akan gunakan sama ada towel kecil dan sebagainya. Afwan lakum. Terima kasih atas nasihat Mak Ngah. Baik, sambung. Persoalannya tuan-tuan, jawab sekejap dekat ruangan komen. Kalau tuan-tuan nak dibantu lah. Kalau tuan-tuan nak dibantu. Dijaga oleh malaikat. Benda ni benda zahir ke benda maknawi? Jawab. Benda yang bangsa nampak ke atau benda yang bangsa tak nampak? Jawab dekat ruangan komen. Bila tuan-tuan jaga solat pada awal waktu, apa karamat dia? Dijaga oleh malaikat. Persoalannya, bila sebut fakta dijaga oleh malaikat, benda ni benda nampak ke benda tak nampak? Jawab dekat ruangan komen. Jawab tuan-tuan. Terima kasih Hajah Ramlah. Benda maknawi, benda yang tak nampak. Benda maknawi. Saya nak ajar tuan-tuan satu ilmu. Macam mana tuan-tuan nak faham benda ni? Itu sahaja. Sebab faktanya banyak. 9 fakta. Tapi kalau tuan-tuan tak faham asas, fakta ni menjadi ayat semata-mata. Menjadi ayat. Kita dengar, masuk telinga kanan, 2. Sama ada keluar telinga kiri, atau masuk telinga kanan, keluar balik. Dia tak lalu pun dekat otak sebagai proses. Terima kasih ramai yang menjawab. Benda ni maknawi. Sama juga, kata Sayyidina Osman bin Affan, bila kalian jaga solat, pada awal waktu, rumah sentiasa turun barakah. Nampak tak? Nampak berkat turun? Nampak tak? Apa tanda-tanda dikatakan barakah? Baik. Kesimpulannya begini. Habis tu kita nak faham benda ni macam mana?
Benda maknawi, cara nak faham dengan qalbi. Ini fokus yang lebih penting yang kalian perlu belajar. Demi Allah, tuan-tuan carilah ilmu ni walaupun di mana saja. Walaupun kalian tak berada pada circle kami, ahlan bik. Yang penting saya dah bantu tuan-tuan, memahamkan tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak cari jalan keluar. Benda, kena tisu. Benda maknawi ni, bila benda tak nampak, artinya apa? Proses dia dengan cara maknawi. Maknawi ni apa? Dengan perjalanan qalbi. Jelas? Saya bagi contoh yang paling mudah. Lailatul Qadar. Ni tuan-tuan, program yang kita akan buat 9 dan 10 nanti. Apa fokus program kita? Dan Malam Al-Qadar yang kuidamkan. Tu dia punya tema program kita pada 9 dan 10 Mei nanti. Malam Al-Qadar yang kuidamkan. Dah lama dah tuan-tuan dah masuk dan keluar dalam bulannya Ramadan. Namun masih lagi Allah Ta'ala tak karuniakan kepada kita kehebatan dan kesaktian. Bukan kita sakti, benda tu sakti. Kesaktian, kemuliaan, kekaramatan yang dikatakan Lailatul Qadrin khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Soalannya, kenapa kita tak rasa-rasa lagi, tak nampak? Sebab selama ni kita mencari tanda-tanda yang zahir. Inilah kita tak faham tanda-tanda yang maknawi. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, kebanyakan tanda-tanda Lailatul Qadar itu datang dalam bentuk maknawi. Sikit sangat yang berbentuk zahiri. Sikit. Yang kita kata pokok pokok tunduk. Tengok-tengok pagi-pagi tengah-tengah malam nampak tiang-tiang lampu tunduk. Contoh kita nampak dengan mata maknawi. Lepas tu pula lepas subuh tu tengok cuaca tak panas, tak sejuk, dia sederhana sahaja. Itu dipanggil bentuk zahiri. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali, tanda ni betul, tapi terlalu sedikit. Tanda yang pasti dan tanda yang paling banyak, apa dia? Tanda yang berbentuk maknawi. Tuan-tuan jawab sekejap. Kalau tanda tu berbentuk maknawi, nak rasa dia di mana? Nak rasa benda maknawi ni di mana? Nak rasa benda maknawi bukan di anggota. Dah, bukan tubuh badan. Nak merasa benda maknawi bukan di akal. Akal tempat proses. Tempat proses. Enjin dia. Tempat nak hadam dia, tempat nak yakin dia, qalbi. Sebab tu, kalau tuan-tuan faham perjalanan yang saya cuba nak bantu tuan-tuan, apa yang besar kita nak fokus? Macam mana nak hidupkan hati. Itu sahaja. Macam mana aku nak hidupkan hati. Sama juga pada hari ni. Kalau saya baca lagi tuan-tuan, kelebihan-kelebihan, karamat-karamat, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada orang yang sentiasa menjaga solat. Antaranya apa? Akan nampak pada wajahnya tanda-tanda orang yang soleh. Macam mana kita nampak? Tengok muka dia, bersih, muka nampak tanda orang soleh. Tuan-tuan, kata Baba Daud, nampak tu bukan dengan mata ni. Nampak tu dengan bukan mata ni. Sebab apa? Nampak dengan mata hati. Dan ingat, kalau orang lain nampak, ni satu ilmu saya nak bagi ni. Satu ilmu saya nak bagi. Siapa nak? Ilmu nak jaga hati daripada riak. Siapa nak ilmu ni? Tulis dekat ruangan komen kata nak. Ilmu ni tuan-tuan is very powerful. Saya dapat praktikal daripada Baba Daud. Sebab benda ni ujian bagi tuan-tuan. Antara karamah yang Tuhan beri kepada orang yang jaga solat, nampak dekat atas muka dia wajah tanda-tanda orang yang soleh. Nampak soleh sangat, nampak solehah sangat muka dia. Lepas tu pula orang tu lafaz. Tuan-tuan kalau tak ada teknik, kalau tuan-tuan tak ada kaedah, tuan-tuan tak tahu nak tolak macam mana, nanti tersengih seorang-seorang. Unjuklah. Merasa diri. Muka aku macam muka soleh ke? Ke salah yang pemain bola tu. Solah. Ramai yang sungguh kata nak. Okey, saya bagi tip ni. Baba Daud, dia bagi satu tip yang powerful tuan-tuan, yang saya amal sampai sekarang. Sekarang. Kalau orang kata, Ustaz, saya tengok muka Ustaz ni bersih saja, katanya dia. Dia kata apa? Ustaz, saya tengok muka Ustaz ni bersih saja. Saya akan jawab begini. Saya kata, Tuan, kalau Tuan nampak muka saya bersih, bukan saya yang hebat, tapi Tuan yang hebat. Buktinya,
Kenapa orang lain nampak saya macam biasa saja? Si A, si B, si C nampak saya macam biasa. Tapi bila tuan tengok saya, tuan kata nampak saya muka saya bersih. Lah ni siapa yang hebat? Sudah. Sekarang ni siapa yang hebat? Agak-agak tuan-tuan apa dia jawab? Tuan-tuan takkan berasa diri dah. Tak berasa diri. Kembalikan benda tu kepada dia. Kalau tuan nampak saya lebih, tuan nampak muka saya bercahaya, tuan nampak muka saya bersih, bukan saya yang lebih, tuan yang lebih. Sebab apa? Allah Ta'ala takkan buka mata hati tuan untuk nampak satu kebaikan pada orang lain, melainkan yang baik tu ada pada tuan, bukan pada saya. Tuan yang nampak saya tak berasa apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Best tak best ilmu ni? Dan saya dah bagi tuan ilmu yang powerful ni. Dan amal lah. InsyaAllah boleh guna. Kalau orang nampak kita lebih, kata begitu. Dan kata begitu. Yang nampak lebih tu engkau yang nampak aku lebih, orang lain nampak sama je. Dan Ahmad tengok aku tak ada apa-apa pun dia kata. Ali tengok aku tak ada apa-apa pun dia kata. Salmah tengok aku tak ada apa-apa pun dia kata. Engkau pula bila tengok aku kata aku ni lebih nampak. Oh, yang lebihnya engkau. Sebab mata engkau yang sedang melihat satu kelebihan. Maka bila mata engkau nampak satu kelebihan yang terzohir ke atas diri aku, terzohir, aku tak berasa apa. Kau yang nampak. Siapa lebih sekarang? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Best tak best ilmu ni? Jawab tuan dekat ruangan komen. Saya tak nampak dah like dan love berterbangan. Dah dakwah jangan tinggal. Kepada yang menulis tu terus menulis. Yang tak nak menulis, yang nak fokus boleh tekan like dan love supaya dakwah ni terus berjalan. Terima kasih. Masya Allah. Best tak best ilmu ni? Ni cara nak jaga hati. Maknanya tuan-tuan, okey, di sini apa yang saya nak gambarkan, apa yang saya nak bantu tuan memahami benda ni tuan-tuan, dia simple sahaja. Ada antara benda yang tuan-tuan nak perlu faham, bagaimana pandangan tu boleh wujud pada mata dia. Macam mana pandangan tu boleh wujud pada mata dia. Sedangkan orang lain tengok kita sama sahaja. Tuan-tuan ada 10 kawan. Ada 10 kawan. Dah jumpa 10-10 hari tu. Yang lain tengok biasa, yang kau nampak lebih. Agak-agak kelebihan tu pada siapa? Pada kita ke pada dia? Dan terima kasih Salbiah. Baru kita tak berasa kita. Baru nampak dia. Dak yang hebat tu kau, bukan akulah. Sebab kau yang nampak aku hebat. Sebab Allah Ta'ala beri kepada kau pandangan mata hati yang kau nampak kelebihan pada seorang. Yang lebihnya kau, bukan aku. Jelas ke jelas? Ini technical, practical. Sebab tu kesimpulannya begini. Tuan-tuan, apa yang saya nak fokuskan ialah ke-9 fakta ni yang kita akan dengar berkenaan orang yang jaga solat diberi kepada mereka kemuliaan. Tuan-tuan tak akan dapat memahami benda ni melainkan kita menghidupkan hati. Ini fokus tuan-tuan. Sebab apa? Sayyidina Osman sebut, bila kalian jaga solat, Allah Ta'ala, malaikat sentiasa jaga. Mata zahir, tuan-tuan takkan nampak malaikat. Telinga zahir, tuan-tuan takkan nampak malaikat. Tubuh yang zahir, kita takkan merasa akan kehadirannya malaikat. Tapi dengan batiniah, perasaan, kefahaman dan hissi, maknawi, kita boleh rasa macam mana malaikat duk jaga kita. Maknanya kalau tempat takungan ni tak bersih, tempat takungan kalbi ni tuan-tuan, tuan-tuan tak basuh dia, tuan-tuan tak kilatkan dia, bagaimana mungkin tempat takungan ni nak merasa yang dikatakan kita ni dijaga oleh malaikat? Benda maknawi, jalannya maknawi. Mana boleh zahir? Tak masuk pada akal. Sama juga Sayyidina Osman sebut, tuan-tuan jaga solat, awal waktu rumah diturunkan berkat. Nampak tak? Tak, keberkatan bukan pada mata, tak nampak. Kalau kita belajar kepada tafsir, apa makna barakah? Lebih. Dan zat, lupa dah kalimat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Benda tu lebih, berkat. Tapi nak nampak berkat ni macam mana? Berkat ni bila berkat pada maknawi. Apa lagi? Akan nampak pada wajahnya tanda orang yang soleh. Tuan-tuan, biarlah yang nampak dia, bukan aku. Kita tak berasa. Dan nak berasa soleh sebab apa? Kita ni hamba Allah. Kalau dia nampak kita soleh, yang nampak dia. Afwan lakum. Dan tak ada tanda tu pada saya. Boleh jadi Allah Ta'ala buka kepada mata tuan untuk nampak kebaikan pada orang lain. Mudah-mudahanlah, syukur ya Allah. Kalau kau nampak aku macam orang baik, syukur ya Allah ada orang nampak aku macam orang baik. Jadi dah, fikir setakat tu. Jelas? Habis. Betul, terima kasih kepada Ramlah Umar. Dan ilmu ni is very powerful.
Seterusnya, kita baca lagi. Antara kelebihan tuan-tuan yang jaga solat pada awal waktu, apakah kemuliaan? Allah akan melembutkan hatinya. Dah? Tuan-tuan, hati ni sebelum nak cerita lembut, dah, kalau dah berkarat, nak lembut macam mana? Dah, nak lembut. Bila sebut soft ni pula, dia dah masuk kepada bilik sir, dah masuk kepada bilik asrar. Semalam ada satu hamba Allah tanya, Ustaz, apa beza qalbi dengan sudur? Sudurona. Apa makna qalbi? Qalbi ni jantung hati. Sudur, benda yang di dalam hati. Dan qalbi kita ni ada qalbi, ada bilik sir, ada bilik asrar. Yang dikatakan dilembutkan tu tak bukan yang zahir tu. Yang zahir tu tempat hati untuk kita menerima keyakinan, tempat sir tu. Dah. Jadi fokus je, kalau kita nak sampai kepada sehingga dilembutkan hati tu, bersihkan dulu. Dah bersih, kita tahu dah nak buat apa. Seterusnya, akan melalui sirat, yakni jambatan secepat kilat. Ni cerita bab kepercayaan. Dah, orang yang jaga solat awal waktu, berkekalan, apakah kelebihan dia akan Allah Ta'ala akan bagi? Dekat sirat besok, pung, laju macam kilat. Ini bab belief, bab kepercayaan. Masalah kita macam mana kita nak percaya? Sebab tempat percaya bukan di sini. Tempat percaya di sini. Jelas ke jelas? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Sabda Nabi SAW. Bila sebut taqwa, is more about belief. Cerita bab kepercayaan, bab keyakinan, bab keimanan. Itulah taqwa. Beriman kita, takut kita kepada Allah. Makna takut ni berbeza, bukan lari. Kita baca lagi. Akan diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Ini semua kelebihan-kelebihan karamat yang Tuhan berikan. Allah Ta'ala selamatkan kita daripada api neraka. Dan akhir sekali, dan Allah menempatkan bersama orang-orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la takhaf wa la tahzan. Bila kita jaga solat pada awal waktu, antara kelebihan karamah yang Tuhan beri, kita ni sentiasa bersama orang-orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Makna circle. Kan? Sebab tu pentingnya circle. Tuan-tuan, kalau dekat syurga pun ada circle, dah agak-agak dekat dunia. Tuan-tuan baca lama dah. Wasyuhada'i wassalihin. Banyak orang-orang yang mati macam ni dihimpunkan bersama orang-orang yang syahid. Circle dah. Saya nak buktikan pentingnya circle. Tuan-tuan buat begini, dihimpunkan bersama orang-orang yang baik. Circle tak? Bermakna tak campur. Dan kalau kita mati begini, dihimpunkan bersama para-para Nabi. Circle tak? Tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala pun mengajar kepada kita makna circle. Dan dekat syurga besok, yang ni ada circle dia sendiri, yang ni ada circle dia sendiri, yang ni ada circle dia sendiri. Bermakna kita dah faham kalau konsep Allah Ta'ala mengajar kita begitu. Bukan Tuhan membedakan. Bukan Tuhan membedakan. Sebab tu istilah membedakan ni, tuan-tuan kena kemas ilmu tauhid baru faham macam mana istilah. Adakah Tuhan membedakan? Tidak. Kenapa Tuhan buat 7 syurga? Kan senang buat satu syurga sahaja. Yang buat sampai 7 buat apa? Adakah Allah Ta'ala membedakan hamba-Nya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfikir, la, bukan macam kita. Allah Ta'ala mentadbir, bukan macam makhluk. Laisa kamislihi syai'un, tak sama pun. Jelas ke jelas? Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ulang balik. Hari ini kita belajar 9 kemuliaan, kelebihan, karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian yang sentiasa menjaga solat pada awal waktu. Siapa dia? Ya Allah, kamilah, mengaku sekejap kamilah. Dan yang lebih penting saya nak bantu tuan-tuan pada pagi ini, kita bukan nak fokus kepada fakta. Sebab fakta tu akan menjadi benda fakta semata-mata kalau kita tak tahu nak lekatkan dia di mana, nak simpankan dia di mana, atau kita nak yakinkan dia di mana. Sebab tu benda yang lebih besar yang saya nak bantu, nak ajak tuan-tuan belajar ni. Sebab semua ni benda maknawi. Bila benda maknawi, benda keyakinan, macam mana tuan-tuan nak yakin kalau tempat yakin tu kita tak hidupkan dahulu? Sebab tu dalam program NBS online edisi Ramadan ni, tuan-tuan, ni benda fokus yang saya akan fokuskan, macam mana nak menghidupkan hati. Walaupun program tu kita buat pada 16-17 Ramadan kalau saya tak silap. Nak dekat dah kepada episod yang ketiga pada bulannya Ramadan, nak memasuk kepada edisi Malam Al-Qadar.
Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, saya lebih berpegang Allah Ta'ala nak buka bila-bila masa boleh. Tapi syariat tak boleh tinggal, usaha tak boleh tinggal. Sebab tu program selama 2 hari, maaf tuan-tuan, program tu bukan 2 hari, program tu 1 minggu. Program tu 1 minggu. Dah bayar RM100 seminggu boleh belajar. Dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 2 hari, 9 dan 10 kita program. Saya ulang balik, apa benda saya nak bantu tuan-tuan? Apa masalah tuan-tuan? Sebenar masalah tuan-tuan ni ialah masalah hati saja, itu saja. Dah, hati itu tak hidup. Bila mana benda ni tak hidup, macam-macam benda kita tak boleh sedut, kita tak boleh nak faham, kita tak boleh nak yakin. Belajar menghidupkan hati. Dia ada teknik dia ada cara dia. Sebab itulah kalau kita nak dapat kemanisan kepahaman al-qadar, bukan di sini. Dah, kepahamannya di sini. Jelas ke jelas. Jadi bila tuan-tuan dah faham macam mana cara nak hidupkan hati. Dah, kita akan bagi dengan cara teknikal sekali. Program 2 hari. Hari Jumaat, hari Sabtu 8 sampai pukul 12.30. Cukup. Lepas Zuhur, kalian istirahat, nak masak dan sebagainya. Hari Ahad, sambung lagi pukul 8 sampai 12.30. Dah, lepas tu kalian boleh rehat. Isnin dan Selasa khas untuk Q&A dan Zoom sahaja. Yang nak baiki Fatihah, yang nak baca Fatihah, yang nak perdengarkan Fatihah kepada saya, walaupun saya saya tak alim, sekadar adalah sikit ilmu daripada Baba Daud, ulama-ulama yang kita belajar dahulu. Saya boleh bantu untuk perbaiki suratul Fatihah. Dah 4 hari. Kemudian hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 kita ada pula sesi tambahan. Saya dah buat dah sebelum ni sesi tambahan. Sebab apa? Tak cukup rasanya 10 jam. Banyak ilmu saya nak bagi lagi sebagai persediaan malam Al-Qadar yang kuidamkan. Jadi tak perlu cari masa, sebab masa Allah Ta'ala dah sediakan musim PKP ni. Tak perlu mikirkan masalah bersungguh ke tidak. Yang penting kita tunjuk kepada Allah Ta'ala kesungguhan yang kita nak belajar. Dan saya mendoakan tuan-tuan, Allah Ta'ala murahkan rezeki tuan-tuan. Sebab apa? Investment yang paling berharga ialah investment kepada ilmu. Investment yang paling berharga ialah investment kepada ilmu. Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada hari ini, saya dah bagi dah tips kalau orang puji kita macam mana cara nak buat kan. Yang tu dah ilmu yang best. Allahumma salli ala Muhammad. Tu ilmu yang best. Tuan-tuan ambil ilmu tu, saya halalkan, amalkan. Kalau orang puji kita, jawab macam tu. Tu caranya. Jelas? Jadi ma'assalamah wal liqa' sehingga kita bertemu lagi pada malam ini. Tuan-tuan, saya rasa malam ni lah, kemungkinan petang nanti saya nak buat quote dulu. Dan bila saya tengok kesedihan yang berlaku bila kita buat secara live, banyak yang ustaz terlepas. Apa kata? Boleh ke boleh? Kalau petang nanti saya keluarkan satu quote, tuan-tuan tulis dulu soalan. Tulis. Malam nanti saya jawab. Ke macam mana yang best? Tuan boleh tulis dekat ruangan komen. Sama ada tuan-tuan nak beri soalan secara live, atau saya buat suatu quote. Dan pada malam ni saya akan bersama dengan tuan-tuan pukul 9.30 insyaAllah sampai pukul 12. Saya qada yang Semalam lain tak elok. Ujian kepada kita, cabaran tak apa. Itu bukan alasan. Kita qada balik. Yang penting saya nak tuan puas hati. Sebab laula lim lakatsara alim. Kalau tak ada kenapa ni, payah kita nak jadi alim. Jelas ke jelas? Jadi tuan-tuan boleh tulis dekat ruangan komen. Sama ada tuan-tuan suka beri soalan secara live, atau ustaz buat quote dululah supaya kami pakat-pakat tulis soalan. Malam nanti saya jawab. InsyaAllah ta'ala. Jelas? Jadi ma'assalamah liqa' sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Selamat meneruskan Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. At-taqwa hahuna kata Nabi. At-taqwa hahuna. Fokus nak hidupkan takwa di sini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.